dataset apa semua ajak, tapi hari tu kita akan belajar macam ni kita nak mengatur workflow dalam form lah. Kemudian kita akan belajar juga macam ni nak blast email berdasarkan list dataset yang kita ada. And mun ada masa kelak kita akan belajar untuk mula dashboard dan juga custom screen lah. Okay, jadi si nampak. Okay, untuk recaps, semua orang dapat dengar kami kah? Okay, kami dengar dari luar, saya ada jawapan dalam tu. Okay, last class kita ada belajar apa itu reka lah. Saya rasa semua masih ingat sebab kelas kita belum dah lama gila berlalu. And then macam lepas ni kita belajar macam ni nak create apps, macam ni kita nak namanya, macam ni nak beri access apa semua. And then benda tu memang kita akan nak makai lah sebab apps yang kita dah develop last time kita akan gunakan semula. Kita je sambung daripada si ajak. Okay. And then kita belajar reka main components, which is yang paling penting adalah UI lah, user interface. Dalam user interface ya, kita ada forms, ada dataset, lepas ya ada structure. Ya yang kita fokus masa kita belajar last time, benda macam dashboard, custom screen, import from Excel, copy request, semua kita set fokus lah. And then mun ada masa hari tu kita akan fokus on dashboard. Kita akan cuba sentuh sedikit tentang dashboard dengan custom screen lah. And then sikit lagi adalah lookup. Lookup tu adalah benda yang kita guna mun kita nak pakai drop down list ataupun radio button lah. Kita setnya awal-awal dekat lookup supaya kita boleh mula pilihannya lah. Kemudian kita ada mailer and endpoint. Mailer dengan endpoint pun kita ada sentuh last time. Kita akan belajar hari tu lah. And then group kita ada belajar. Macam ni kita nak beri akses kepada orang untuk makai sistem kita. Kemudian kita run the app ya. So far pada last time kita semua dah dapat runkan kita pun apps lah. Okay, dan sekarang kita akan proceed kepada mailer teruslah. Sebelum kita mula workflow, kita mesti ada mailer dulu. Kami akan terangkan secara basic dulu sebelum kita hands on lah. Okay, untuk mailer tu kita perlu create mailer untuk support form proses kita kelak. Macamnya kita mesti ada template email untuk kita menghantar email kepada penerima lah. And satu lagi tu adalah features baru lah. Schedule mailer tu nya kita boleh macam reminder lah. Contohnya orangnya dah hantar tapi nya belum hantar satu gig dokumen, nya boleh pula reminder. Yang macam reminder lah, to generate reminder kepada penerima. Dulu benda tu saya dah. Jadi tu dah ditambah baik oleh kita Pusifu Reka kita lah. Okay, seterusnya untuk form proses. Form proses tu purpose-nya adalah untuk support workflow lah. Katalah macam kami nak menghantar borang tu, kami perlukan bos kami sign dulu, perlu kelulusan bos, then baru dihantar ke HR contohnya. Jadinya untuk support proses macam ni lah. Satu yang bestnya reka tu, kita set ada limit. Kita boleh sampai 10 level, boleh sampai 20 level, cuma kepak kita molah lah. Si ada limit untuk kita mesti 2 level aja boleh, 3 level aja boleh, si boleh. Si-nya ikut kita berapa banyak level kelulusan ni kita perlu, banyak ia juga nya dapat kita lah. Jadi kegunaannya adalah when approval is needed lah, dan to notify third party. Katalah kadang-kadang kita nak hantar form ya, kita mau bos kita tahu okey kami dah hantar daftar risiko contohnya. Jadi untuk semestinya untuk kelulusan lah, untuk memaklumkan ajak pun boleh diguna pakai. Okey, kemudian yang top kelak blast email dashboard custom screen yang kita akan belajar lah. Jadi semua dah bersedia? Saya dah bunyi. Semua saya dah mic tak kah? Sedia cikgu. Okey, alhamdulillah semua dah bersedia. Kita nampak kami pun IA pun Reka pun interface tak kah? Kami perlu tutup dulu. Share semula. Nampak kita pun PowerPoint tak? Okey, kami dah tukar. Semua dah nampak ya Reka pun page? Nampak. Okey. Semua masih ingat URL masing-masing? Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ingat cikgu. Okay, now.
selalunya kita macam apa kegunaan, apa yang kita nak pola untuk workflow tu? Ada siapa boleh share? Apa yang kita mau pola dalam workflow tu untuk kelulusan apa? Kelulusan penyelaras program untuk student pergi LI. Okey, panjang kelulusan penyelaras program untuk student. Tu kecam tu je. Kelulusan penempatan LI pelajar. Siapa? Nya siapa? Nya boleh aja, sama aja nya prosesnya. Jadi siapa lagi yang kami boleh tahu? Nya satu level aja lah Bel. Kelulusannya. Ada yang berlevel-levelnya pun kelulusan? Amin? Syeda. Ameng ni Ameng Sedao. Lupa nak recording. Started tu dah. Ada si Ameng dalam tu. So saya rasa Sida. Ada 3 level. Oh kita apa level kita tak floor? Kita mula apa? MOU bukan? Bukan BPA online. Okay. Approve fakulti lo, kaya verify Sida BDI, kaya approve BOS BDI. Oh, banyak juga dekat BDI. Oh. Yang tu untuk apa? BPA online yang wilayah asal kah? Wilayah asal pun. Okay. Lagi? Siapa lagi yang ada level selain lebih panjang daripada floor? Set dah. So now, Amin tu mic problem kah? Kena? Si kami nangga kita pun nak yang macam ada blinking aja. Oh, nafas dia nak. Oh, kita mula apa Min? Kita pun nak ya. IFS application. Yang pun kelulusannya macam ni? Nya pun kelulusan, apabila nya melepasi syarat, akan dibuat meeting, nya tu pengarah tu melulus macam mana tu lah. Approve button lah. Nya saya dah hantar ke email dailynya one off aja. Sekali je. Saya dah notify pakai email lah. Ada notify pakai email, just tapi still keputusan akan dipolah semasa habis meeting. Dan yang meeting dulu and then baru nyamadah nangga balik. Siapa yang layak sih lah. Yang macam yang macam e-recruit academic lah e-recruit academic yang macam pemohon yang memohon and then Sida HR akan di-notify ada permohonan baru. Lepas ya Sida HR yang akan assignkannya kepada fakulti untuk nangga orang yang lepas si syarat. Lepas fakulti endorse, nya akan hantar kepada HR semula untuk jemputan interview lah. Lepas bila nya berjaya, baru sistem akan notify orangnya yang berjaya lah ataupun berjaya ataupun sit lah status permohonannya. Kita ada keperluan sampai ke notify sidak pemohon kah? Ada. Mas ada juga? Mas e-recruit non-academic. Non-academic okay. Okay, jom. Jadi sebelum kita mula workflow-nya, kita mestilah ada format emailnya kan? Jadi now kita akan belajar macam ni, kita nak create format emailnya dulu lah. Okay. So masing-masing boleh log in tapi tengok dulu lah and then kami akan beri masa untuk mencoba. Kami nak pakai format email. Mula dari scratch lah. Okay. Di situ cara untuk mula email adalah kita pergi ke mailer tu yang tanda sampul surat tu. Okey. Tulis stepnya. Lepas di situ macam kat mana tadi ada dua jenis Ada dua jenis, satunya mailer yang biasa. Mailer biasa tu adalah untuk template lah and satu lagi adalah schedule mailer. Tapi schedule mailer tu adalah di situ adalah jadualnya aja, macam bila kita nak run, apa kekapan runnya. Template-nya semua mesti di atas tu dekat create mailer tu. Jadi kita situ kita akan mailer name apa-apa nama yang kita yang macam ni nama-nama yang
untuk kita kenal mailer tu untuk tujuan apa. Contohnya, mana mailer tu? Kelulusan. Dan contohnya, so, subjek tu adalah tajuk kepada email kita lah. This one adalah nyampun konten kepada email kita. Hint untuk tujuannya kita nak pakai field yang ada dalam borang lah supaya kita boleh tarik fieldnya. Jadi contohnya kita pakai hint tu, contohnya kami nak ambil barang daripada borang dalam reka tu, borang daftar aplikasi reka. Okay, jadi kita ambil nama pembangun sistem. Contohnya kita nak pakai nama pembangun sistem, just dia. Itulah. Okay, koma. Pasal enter. Nama pembangun sistem. Tu macam terbalik dah. Okay, okay lah. Sila ambil maklum bahawa macam tu lah. Jadi untuk resipien tu kita nak hantarnya kepada siapa? Tu adalah kita boleh boleh CC juga. Jadi dalam tu ada 3 lah, user, approver ataupun admin. Macam kita untuk permohonan baru diterima, kita hantarnya kepada kepada approver. Approver tu maksudnya orang yang kita akan set dalam proses kita kelak lah. Jadi user tu adalah orang yang menghantar submit the borang. Mau ke CC admin pun boleh juga. Tak kami ke CC pun boleh. Okay, macam tapi rasanya borang kami belum ada approval lagi lah. And then kita savekan mail dia. Okay. Jadi now kami beri peluang semua untuk createkan mailer lah. Jadi siapa ada masalah boleh tanya kami. Sebelum kita proceed to the next step. Silakan membuat. Kita proceed kepada step seterusnya. Okay. Kita dah siapkan mailer kita tadi . Now kita pergi ke form kita. Sebab semuanya pantas, dah sampai 10 minit dah siap. Kita pergi ke form kita. Semua perasan. Di situ ada proses . Ada proses dekat situ. Jadi proses tu tujuannya adalah untuk kita menghantar untuk kita set kita pun workflow. Menghantar indah. Jadi kami buat contoh yang dah ready. Yang pernah kita pola. Saya kongsikan e-recruit academic pun ya di situ prosesnya. Tu adalah yang benar lah, yang betul-betul digunakan. Macam tu. Kita ada beberapa proses lah. Satu, macam mana tadi, HR processing. Semua nampak field tak nak? Nampak page tak nak? E-recruit academic. Nampak. Okay, di situ ada 4 level lah. Nya ada HR processing, lepas ya ada faculty evaluation, lepas ya ada HR evaluate application status dan completed. Nya ada 4 tiket. Jadi kita akan buat benda yang sama, tapi macam in our case, kita akan mula satu level dulu lah. Okay, so, lepasnya kita akan testing. Ternyata ini. Macam gagu benda tu juga.
Siapa dialihkan ya tu. Okey. Okey, dekat situ mula-mula kita akan add new tier. Contohnya first level adalah guru setia. Guru setia. Jadi submission mailernya adalah makluman pemohon. Tu adalah email yang kita dah create tadi. Mailer yang kita dah create tadi. Pilihlah nama email yang kita orang dah set tadi. And then approval type-nya adalah kita pilih all. Okay. Jadi yang tu kita boleh show siapa approve ataupun kita boleh hide. So macam dalam case kami orang pun e-recruit, setidaknya semua nak ditangga siapa yang approve application ni lah. Jadi mun mau ya just show approval email. Untuk case kita tu kita just show dulu lah sebab kita mau nge-check. And then yang sikit lagi tu adalah always approve decision lah. Mun macam memangnya default always approve ya. Tapi jangan tick ya lah. Then ataupun kita boleh pakai fix tau. Bila fix, kita boleh set siapa je yang boleh boleh approve kita pun form. Macam dalam kes kami nak beri dengan Flora. Yang kita orang boleh tukar-tukar sama sendiri untuk beri approval pun access tau. Tapi supaya kita boleh ngetest masing-masing pun sistem kelak. Tapi mau inform lah siapa beri dengan siapa. Yang tu kami dengan beri dengan flow. Yang tu custom approval form set ada. And then kita save dia. Jadi nampak kat situ. Notify urus Tia. Jadi semua email akan dihantar kepada Flora. Yang selalunya berlaku adalah kita mau email ya dihantar kepada macam contohnya hantar kepada fakulti nak. Fakulti A yang mau hantar kepada dekannya. Mun kita daripada fakulti B hantar kepada dekan fakulti B. Yang ya kita akan belajar lagi lepas tu macam ni kita nak assign kan yang pun approval tu lah. Tapi untuk sekarang kita nak ngetest sama ada email kita berjalan ke si ajak. Okey. Jadi now kita testkannya. Kita run, kita pun app. Ingat lagi kan macam ni nak runnya. Kami pun nama sistem kami pun dah. Semua dah pola tak Semua okey pola tak tengok? Okay, kita run. Stop, login, and then new application. Betul tak ke form dipakai kami tu tengok? Masa ada submission tu. Am I using the right form? Borang daftar, pendaftaran salah ya. Borang daftar. Sekejap. Salah form. Okay, tak. Bila situ nak, bila kita dah set penyampun nak ya tadi, kita akan pasang dekat situ yang akan ada submission pun nak ya nama proses kita pola tadi. S and add okay. And then kita submit. Then kita check flow ada si nerima email. Saya pun perlu check email saya ada si nerima email. Kan ada di situ permohonan baru diterima. Di situ yang kita tulis tadi sebabnya saya call nama kami just jadi kosong lah. Tapi email kita dah dihantar. So ada yang sip berjaya menghantar email kah? Email Flora pun kami ada terima. Tok. Jadi siapa lagi yang sip berjaya? Ada siapa menghantar kepada siapa? Boleh maklumkan?
Okay, Sally Madahnya lost part kita set proses tadi. So kami akan show lagi sekali macam ni nak set proses ya. Jadi yang ada 2-3 gig proses dah boleh sambung lah ho. Untuk mula proses, you go to form and then pergi ke proses, salah. Di situ pergi add tier. Guna edit. Lepas add tier tadi, ingkah nama tier name tu. And then masukkan mailer yang dari pola kita tadi. And then makin fix dulu. Ingkah nama siapa-siapa. And then enable remark kat situ. Save aja, ya aja. Kak Mani, Ha? untuk pola new tier yang lagi, perlu set balik dekat mailer manager yang lagi kah? Oh yes, untuk Okay. mailer manager yang perlu bila berapa template email kita nak, semua pola aja. Okay. Okey, soalan Sally selepas habis set tier ya Tik, kita isi form lah Sally. Kita ada set tier ya, kita isi form and run untuk ngetestnya. Yang dah okey, boleh cuba set pola mailer baru. Macam katalah kita nak approve-nya pun nak pola mailer baru, tahniah, and then satu lagi mailer untuk reject. Pola duk ikat mailer lah. Approve dengan reject. So saya pun buat juga sementara nunggu kawan-kawan lain. Add new tier. Untuk yang tu kita pakai fix je lah semua dulu. Dekat situ pun perasan approval process. Okay. Kat situ pun kita perasan ada 3 nak. Ni ada 3. Jadi 3-3 tu ni boleh ada mailer yang berlainan. Contohnya ni approve tu ni ada approve emailnya lain, rejected emailnya lain, return pun emailnya lain. Macam ni. And boleh tambah juga next year ke apa. Tapi untuk now kita pakai pola untuk approve dengan rejected dulu lah. Kita pergi mailer. Create mailer. And approve. To user CC admin. And then the other one. Okay, so we have 2 dekat situ. Tapi saya rasa benda tu just ulang kaji. Jadi saya dah, kami boleh laju sikit lah.
Cuma Mun rasa masih juga terlalu laju dan dapat nak angkat, boleh inform lah. Okay. Tengok dekat sini. Dekat situ tadi kita dah mula, kami dah mula 2 igek mailer baru, which is satunya untuk approve, satu untuk reject. Jadi kami akan assignkan dalam tok lah. Kemudian kita dah tok. Situ application approve. Kami save aja kat situ. And then di situ satu lagi mailernya application rejected. Okay, gitu. Ada sih borang daftar satu. Okey, untuk kita orang punya tiap tambah yang dah pola, tambah satu lagi dataset. Dataset baru untuk kita orang pun form. Tapi yang punya setkan untuk dataset tu, pola dataset baru. Setkan yang pun list type tu kepada approver. Di situ. Jadi untuk list type yang macam tu, hanya approver aja yang akan nanggap formnya. Sambil-sambil lah, pola satu list type untuk approver. Mana ni lari je. Kami tunjukkan macam ni approver yang berfungsi. Apa tak nak keluar? Sekejap. Siapa approver kami tu tip? Nampak pun. Orang daftar untuk kelulusan, mesti Flo yang boleh tengok tu. Okay. And then Mun kita pun nama ada masuk dalam approval tu juga, kita boleh edit. Approval tu boleh engkau 2 igek nama. Kah nama sendiri juga supaya kita boleh nanggar. Save dia. Jadi kita cuba run form baru. Submit. Boleh tengoklah dekat situ, and then dekat situ saya dah cuba. Kenapa tak ada?
Salah data set ke? Betul lah tu. Dah ada sebab kami si check ni pun status tadi. Okey? Sekejap baca chat tolong, ada yang lost kah? Cikgu, Ya saya. macam borang yang ada contoh borang pindah, borang kami orang macam pindah program ni nak, yang ada kebenaran fakulti asalnya melepaskan dan fakulti yang menerimanya menerima. So means kata set dia perlu ada dua kah? Dua jenis kah? Untuk approval boleh satu aja. Tapi mun macam kami sebab kita nak pisahkan yang pun akses nak, kita boleh setnya berlainan lah macam fakulti penerima dengan fakulti sebab nya tier lain-lain nak. So better asing-asing lah. Okay. Fakulti asal dengan fakulti baru. Macam ni lah. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Jadi sekarang kita orang rata-ratanya semua dekat sini. Maybe kami boleh recap sebalik lah apa yang kami dah ajar setakat tu. Dah almost 1 hour dah kelas kita. Ini awak cuak menatuk selalu yau. Kontrol tu ngaco je. Cikgu, Mek dah soalan. Ya saya. Boleh. Okay, macam kita dah set emailnya tak nak, mailernya pergi ke which is approved dengan rejected lah nak. So orang yang akan show approval yang akan approve ataupun reject lah, and then email automatic hantar ke kepada yang pemohon tak lah. Yes. So macam case kami orang tak nya mau bak email lah. Macam ni kita akan ngajar dekat tok kah? Bug email macam ni. Bug email tujuan untuk shoot email terus macam okay, yang berjaya dengan yang tidak berjaya. Oh, nya pakai blast email? Blast email. Dia blast email lepas tu. Okay. So now kami rasa kami perlu recap sebalik tadi sebab ada yang agak lost sikit, dimaklumkan. Jadi kita pergi kita mula-mula tadi kita belajar macam ni kita nak create mailer. Nak? Okay, tadi kita create mailer. Dalam talk kami dah ada 3 mailer yang kami create lah, tapi kami akan ajar sikit lagi lah. Okay. Permohonan diterima. Contohlah mailer kita nama permohonan diterima. Subjeknya Tania permohonan. Okay, jadi ayatnya tu type je lah apa-apa. Dan tadi kami ajar juga kita boleh pakai hint lah. Hint tu adalah apa, kita boleh pakai field-field yang ada di dalam sistem kita lah. Contohnya macam kita ada dia Mahani macam ya. Jadi yang tu kita boleh pakai lah. Nama aplikasi contohnya. And then untuk recipient kita boleh set kita nak hantar email tu kepada siapa. Contohnya untuk yang tu kita hantar kepada pemohon lah. Nya pun permohonan dah diterima tadi nak. And then kita CC kepada admin untuk salinan. Approval dah perlu lah sebab approval yang mengapprovekannya. So lepas tu kita save mailer. Macam ni dia adalah cara untuk kita mula mailer lah. Mailer tu tujuannya adalah untuk mula template lah. Okay. Okey, dan seterusnya kami kembali kepada proses. Proses tadi
kita boleh set proses kita. Kita contohnya receive permohonan, luluskan permohonan apa semua, kita boleh setkan di situ lah. Dan kami buka salah satu daripadanya untuk kita nanggap. Di situ benda tu ditunggah tier lah. Apa nama tier name, kita angkat apa tier yang untuk kita mudah faham namanya, and then mun orang yang submit apa mailer yang akan diguna. Mailer tu adalah yang kita pilih, yang kita dah follow dekat mailer pun template tadi. Okay, dalam case tu kami pilih makluman permohonan lah, and then untuk kelas tu kita setkannya kepada fix saja dulu. Nya pun approval, and then show approval email, lepas ya kita save tier. Ya aja. Macam ni aja cara kita nak set email. Jadi sekiranya ada tier yang seterusnya, nya akan create lagi satu layer lah. Yang contoh yang kami dah yang kita dah guna pakai adalah untuk e-recruit application form tu lah. Nya ada HR proses yang pun yang untuk ngecek yang pun kelayakan umum. Lepas dia akan hantar ke fakulti untuk evaluation, and then lepas dia buatnya akan hantar ke HR. Fakulti akan kembalikan kepada HR untuk evaluate, dan selesailah. Bila ada selesai, dia akan nunggah orang yang untuk interview ke apa semualah dekat situ. Okay, gitu saja. So nya ada 2 step lah setakat tu. Satunya pola email template, yang kedua assignkan email template dia ke dalam proses. Okay, next. Kita boleh nanggap di situ borang daftarnya. Kita boleh view. Macam tu, pending for tunggu urus dia untuk ambil tindakan lah. Okay, contoh formnya, and then macam tu, yang tu kami ada akses kan, ada akses untuk approve, so kami boleh approve lah. Tu. Borang daftar. Okay, apa saya dah? Siapatkah? Sekejap. Kenapa ni? Oh, set ada tier kah? Sekejap. Tak set dah. Okay. Macam tak. Pastikan di situ ada approve dengan reject lah untuk notification tu. Cuba lagi. Okay. Jadi dia akan ada keluar situ lah. Untuk yang top, yang second tier tu yang boleh approve, reject dengan return. Okay. Verify. Satu lagi kami lupa nak share URL. Sekejap. Sana. Kami perlu merujuk banyak-banyak juga tu sebab macam lupa sikit. Okay, top trick satu lagi. Mun kita mau hantar dengan email, and then mesti kita mau URL yang terus keluar nak. Jadi top triknya, kat top kami share. Dalam email kita, contohnya permohonan, makluman permohonan tu lah. Kita mau ada URL kita terus dekat sia, makin tok. Tok boleh copy lah. Nampak kita this part.
Tok view URI tok adalah yang pun nak ialah kod lah untuk ambil terus URL untuk form yang kita hantar ya. Ikut je tok, copy paste. Kami copy dalam chat aja. Boleh screenshot macam ni yang kita pun ni Abel. Dapat save template mailer, dah 2 kali coba. Ada step yang tertinggal kah? Kejap kami cuba pakai PC pula. Kontennya perlu isi kah? Perlu? Isi je ABC macam ya. And then status Apa-apa je. And then recipient. No him ke apa tu? Macam ni? Yang no him kan? Button no him kan untuk apa ya? Yang tok pun kita mau ambil field dari kita pun form, contohnya nama pemohon ke apa semua nak. Boleh pakai hint ni lah. Sebabnya ada keluarkan di situ apa informationnya. Jadi kita macam nama contohnya pelajar nak nama pelajar dari fakulti ni ke fakulti ni macam kes Ameng tu. Information ni lah. So for now abaikan dulu kan? Boleh je kita tarik tajak nak coba macam ni. Nak coba macam ni yang appear dalam email kita. Yang automatic appear lah dalam email kita. Pilih satu form kami belum siap. Bukan kita pakai form. Pakai existing form kita. Itu yang LI punya. Okay, existing form. Pakai PC pun dapat save. Kita pakai apa tu? Phone. Laptop saya connect dengan hotspot. Okay. Okay, boleh coba masukkan dalam template email lah yang Naya tu Tek, URL. Cik Mahani. Ya, saya. Soalan kami Tek. Apa Tek? Ada nak yang dataset untuk approval ya? Okey, ada nak yang accessible kepada siapa ya? Nya boleh pilih satu je kah? Nya ada group kan? Boleh pilih group. Ada group kan? Ada group tapi even yang ada group hanya approver yang di-assign kepada form ya sahaja yang boleh nanggar. Namanya saya dalam list approver, yang saya boleh tengok. Walaupun kami kah anyone. Yes. Ya kah? Really? Anyone. So pemohon siapa nanggar lah yang dataset untuk approval ya Tek? Nya nanggar anyone, nya nanggar dataset tapi isinya kosong lah. Okay. Jadi so mun kami set the access available for HOD aja. Admin pun siapa nanggar lah. Admin pun siapa tengok. So bagus lagi kita kah anyone macamnya. Kita angkat HOD lah sebab HOD aja. So kita admin si nanggar pun siapa? Sebab adminnya ada full list kan. The full daya lah. Okay, so untuk HOD seorang aja dapat nanggar lah. Nya nanggar apa? Nya nanggar untuk munnya saya ada permohonan yang perlu di-approve nya saya keluar lah, hanya ke kosong lah. Alright, Arasa. Thank you. Bagus. Nah, good. Ni ada lain tak? Semua dah okey kah? Saya tahu dah proceed kasih link yang berguna sebab bila kita pakai, orang perlu masuk lagi ke sistem bah. Dia boleh klik link itu terus, dia akan di-redirect terus kepada form yang patutnya luluskan. Okey, sekarang
soalannya adalah, katalah macam contoh yang Ameng nak polah tadi kan, student daripada fakulti A nak pergi fakulti B. Jadi kita perlu tahu bila kita submit email lah, mestilah kita mau tahu siapa dekan dekat fakulti A and then siapa dekan dekat fakulti B. Mun kita set macam yang kita pakai tadi, dia macam dia macam mustahil lah kita nak achieve goal yang macam ni. Jadi caranya adalah dengan kita mendaftarkan untuk fakulti A siapa pelulusnya, fakulti B siapa pelulusnya. Benda ya kita daftarkan di dalam lookup, di dalam lookup. Jadi untuk itu kita mau nangga yang tok yang dah berjaya dipolah lah. Kami pinjam Puan Dayang, kita pun design untuk tok pelulus PTJ contohnya di situ. Nya pakai kod apa, and then namanya apa, and then yang pun tok namanya pun PTJ, and tok ekstranya lah kita akan gunakan kod tok untuk malah lookup pula. Okay. Jadi namanya di situ. Macam dalam kes punya perlu nama dekan, kita set nama dekan lah di situ. Okay. Jadi untuk itu kita perlu tambah dalam lookup. Jadi marilah masih ingat semua kamu lah lookup. Kita ada PTJ list. Yang tu kita boleh pakai kod nama di situ aja. And then name tu masukkan email address. Extra tu engkau 1, 2 pun boleh ataupun aktif pun boleh. Okay. Jadi marilah kita bersama-sama create. Kami harap semua masih ingat tak macam ni nak mula lookup tu. Pakai HOD lah, senang. Okay. Kemudian kita pakai database key-in lah. Jadi kita isinya kepada bila kita isi assignnya kepada Kerani, Kerani boleh edit lah untuk kita supaya bila ada perubahan nama orang apa semua kita boleh edit from time to time. So now kita save lookup, kita add data, kodenya A11, A01, name, masuk ke alamat email. Enable. Pasal tambah lagi A02. Jangan kah nama dekan benar-benar leput kena email lah. Okay. So kami ada 2. Jadi macam ni kami nak menggunakan benda tu. Okay. Yang tu saya kena refer lewat juga benda tu. Okay. Tu contohnya di situ kita tengok form di sini. Borang saringan kita pilih di situ lah. Yang pun yang akan tengok siapa yang pun pelulus. Berdasarkan yang pun PTJ. Di sini. Yang tu adalah endpoint untuk email tadi lah. Kita ambil yang ini emailnya, pointer email, makin name. Mula-mula kita copy dulu Terus make sure dulu Kita ambil yang HOD tu tadi, yang nyemput tu. Tu adalah nyemput endpoint. Tu namanya ada teknikal sikit lah Dah lah salah ejaan ni. Okay, kita copy benda tu URL tu untuk diingkah ke dalam kita pun proses.
Yang Tok mau tulis lah sebab kami pun kadang-kadang lupa caranya. Okay. Di sini instead of nama Flora dengan name change money Tok. Contoh tadi nak. Kita makin dynamic lah ha. Makin dynamic kita instead of fix kita tukar kepada dynamic. Tok tadi kita tukar kepada dynamic. Map organization, map endpoint kita paste URL yang kita create tadi. And then pointer to email. Saya kena tengok balik. Copy je. Tok memang default lah kita ambil field name daripada content tu tag. Okay, and then save dia. And then untuk yang Tok, kenapa dia jadi banyak macam ni? Apa hal ni? Saya dengar tu tiap-tiap. And then this one adalah nama field yang kita nak call kelak dalam form kita. Hanya pakai kod apa. Jadi kita download dekat kami menggunakan token extra kod. Dalam form perlu engkau jual lah kod yang kita akan pakai ya. Drop down. Cek kalau ada CPTJ list. A0700. Tok mesti sama dengan yang kodnya. Tok ada berbelit sikit tapi mudah dapat pola kelak, insya-Allah dapat nak yang faham lah. Okey. Jadi nama filenya tadi adalah kod PTJ. Dan yang Tok lepas tu kami akan tengok sorang-sorang ah. So kami rasanya macam confusing sikit. Ya indah ada kopinya. Okey, kita coba. Borang Gagasan. Okay, kita nyasit keluar. Atas sekali kot. Tak. Dan submit. So masuk nama kami dekat situ. And the second one tag adalah nama Flora. So hantar sekali lagi. Okay. Kami mesti nampak sebabnya hantar kepada Flora. Yang makin dynamic kan. Okay, now.
Dah berjaya menghantar emailnya. Oh, pointer to email ya. Oh, okey, sekejap. Flo minta paste pointer to email. Sekejap ya. Okey, top pointer to email. Yang nak dibahayatik adalah nama kita pun fill lah. Fill untuk lookup PTJ ya tadi. Itu adalah nama fill yang kita orang polah lah. Semua ada PTJ list kan? Yang ikut kelas yang last time semua ada PTJ list. Meng dapat follow Meng? Belum. Dilanggar tak? Okey, siapa? Boleh tanya aja kelas. Okey. Okey. Kita masuk untuk blast email lah. Kita lupakan yang tadi. So now untuk blast email, kita perlukan satu data set. Data set lama pun boleh juga lah. Data set yang contohnya kami ambil orang daftar tu. Contohnya kita ambil untuk orang yang approve saja permohonannya. Yang di approve saja. And then kita setnya yang approve saja. Kita nak madah permohonannya dah sebab tadi ada email tapi tok kita nak emailkan secara blast email lah, secara semua orang dalam list yang akan terima email tok. Okey, jadi optionnya kita enable email blast di situ. And di situ kita cari recipient field. Alah, saya dah pula. Saya dah recipient, terpaksa lah kita set dulu recipient dalam form tu. Orang contohnya email pemohon, kita pakai evaluated field yang tu. User betul sih Tok Flora. Masa betul kot. Mana? Si keluar? Salah ke? Itulah nak user.email lah. Jom. Mana tu? Oh. Kayaknya ke automatic keluar email macam tu kita pakai tu. Kita gunakan kod tu. Kah di dalam kita pula satu field baru untuk email pemohon. Setkannya sebagai evaluated field. Masukkannya sebagai evaluated text and masukkan expressionnya macam tu. Seperti yang kami copy pada yang tadi. Copy dalam chat box.
Follow ya dulu. Mun yang dah ada email field, si perlu lagi polah lah. Okey, mudah pola ya. Baru pergi ke dataset. Edit balik yang tok. Key option, enable email blast. And then tok pilih lah. Kita pakai email pemohon. Jadi, kita savekan list kita. Okay. Now kita test. Bila kita tengok di situ, program data. Nah. So kita ada list di situ lah. Oh. Masih edit. Okay, dah. Di situ ada 4 IG ya. Semestinya semua email kami lah. So kami akan terima by right 4 IG email lah. Email blast tu. Amin dah nanya tentang Amin. So untuk nge-set macam tu. Katalah kita ada set satu permohonan yang diluluskan. Satu lagi permohonan yang di-reject. Jadi kita pula 2 IG dataset berbeza lah. Ataupun kita makin filter. Kita boleh makin filter by tarikh lah. By tarikh pula. By status lah. Satu list yang sama, kita filter dulu and then baru kita blastkan emailnya. Okay, cara untuk blast emailnya, kami tunjuk saja dulu. Kita masukkan subjek di situ. Okay, kita menggunakan hint. Jadi di situ, hi. Macam tu, kita boleh tahu terus namanya lah. Contohnya, okay, hi, alamat email. Tapi satunya masalah tu tu sebab pakai tu. Mohon patutnya. Tu sebab sikit masalah untuk benda tu nya perlukan HTML. Mun kita pula macam tu aja, nya akan jadi macam bergelumuk. Jadi untuk ya kita terpaksa menggunakan HTML. Untuk kami just akan break lah. Tu adalah yang paling mudah lah. Maksudnya kita makin new line. Supaya coding yang panjang-panjang tu aja. Makin BR tu maksudnya break, which is new line lah. Yang akan pergi ke mula jarak-jarak. Tu aja yang paling mudah yang dapat kami ya. And then blastkan email. Jadi kami akan terima email yang ada 4 IG email dihantar. Jadi bila kami buka email kami, saya menerima email by right lah. Maksudnya, yang mana dia? Apa saya dah terima email tu? Sebab kami saya dah. Kami rasa perlu di-update dulu. And then this is the trick untuk update sebab tadi fill ya si wujud tadi kan. Jadi kita perlu update dulu. Dekat situ barang daftar tu ada nampak si tu. Tu adalah list untuk kita bila fill yang kita tambah kemudian nya si wujud dalam form yang telah diisi kita sebelum-sebelum lah. Jadi dekat situ kita perlu mengemas kini email pemohon tu dengan kita update semua. Begini. Kemudian kita run sekali lagi dataset ya, blast email and then kita blast. Hopefully kali tu nya keluar dalam email. Tok. So nya keluar lah 4-3 email kepada semua orang dalam list attack. Mun ada 1000 dalam list, 1000 orang lah akan terima email yang sama. Tapi namanya di situ, nama aplikasinya berlainan lah. Sebabnya run lain-lain. Tok ABC, tok lain lagi. And then tok pun lain lagi. Macam ni lah. Jadi boleh try. Jangan try untuk testing tu.
kita perlu test dalam email yang environment yang masih pengujian lah, bukan yang sebenar-benarnya. Mun ada soalan tanya aja. Rasanya untuk blast email dah sudah. Untuk dashboard ya, boleh explore sendiri kod later. Custom screen pun dia perlu masa yang agak panjang juga lah untuk belajarnya. And then boleh agak kamek lah mau nak belajar untuk that part. Biasa untuk today dah cukup kita belajar pasal email ya. So email and then email blast and then data set and email template. Sikit lagi last untuk yang reminder tadi. Untuk reminder tak si perlu pola kod, kami sharing aja. Dekat email, dekat situ create scheduler. Kita angkah scheduler name kita apa. Contohnya reminder. Dan kita maunya keluar weekly setiap hari Isnin pukul berapa? Pukul 8 pagi contohnya. Punya pukul 8 pagi engkah 8.00. Jangan engkah 08.00 si maunya engkah 8.00 aja. And then check data set. View mailernya apa? Mun nak mula mailer lain pun boleh juga. And then enablekan. And then save. Ataupun kita nak angkat good morning. Okay. Contohnya weekly reminder kita edit. Okay. Good morning pun mailer. Save. Kami boleh coba runnya pukul 4. Pukul 4 kita makin pukul 16. 15. 4 suku. 4.10 lah. Okay, kalau kita tengok lah, jangan kesik. Ya, satu lagi lah macam mana kita nak gunakan scheduler tu. Dia boleh di-runkan setiap hari, mingguan, bulanan ataupun tahunan lah. Okay. Ada soalan lagi? Dekat mana semua you all? Sudah sesat? Adalah contoh custom screen kami demo. Tak. This is custom screen lah. Kita boleh campur banyak-banyak dalam tu. Yang tu daripada what's new pun bahagian. And then this one is daripada job opportunity, application status. And then yang tu nya boleh update ke profile. Ni ada mula-mula link macam ni lah. This is custom page. And Mau then, jual custom page. Oh, kelak lah ngajar. Itu dah habis dah. Semua dah habis bateri. Mula level 3 lagi lah kami tak. Okay, and dashboard yang macam tak lah. This is the dashboard. Tak. Ni akan mula macam tak lah dashboard. Tok bawa mek. Ini tak dashboard. Okay. Bolehlah berpindah ke sini lah. Boleh menjengah saya di sini untuk pengajaran seterusnya. Kelak tengopi ya. Okay, boleh. Okay, lagi. Soalan lain kawan-kawan? Mesti ada. Kita akhiri kelas kita pada hari itu lah. Jadi, ini agak slow sikit pace kita pada hari ini sebab nama lagi intermediate tak nak. Memanglah heavy sikit dan kami rasa ramai yang berlayar ke tengah lautan lah. Sebab si biasa. Tapi ada seorang pelajar cemerlang kita hari tu FB. Dia boleh jadi cikgu lah lepas tu. Tahniah Flora. Jadi untuk itu terima kasih semua. And mula ada salah silap, minta maaf banyak-banyak lah. Yang macam ada slow sikit kita pun nak yang itu.
kah kita orang rasa masalah laju, kami make sure lah. Tapi mun ada kekeliruan, ada perlukan penjelasan yang lebih, boleh just contact kami direct aja lah. Okay. So kita sudahi kita punya sesi pada hari ini. Sekian, terima kasih semua.